tanpa melengah masa, kita nak bermula. Ya, Prof. Okey, Profesor Dr. Goh BC, pakar bedah telinga, hidung dan tekak. Selamat datang, Prof. Selamat petang, Rizky. Ya, selamat petang juga. Okey, mungkin Prof nak mulakan bercerita tentang masalah pendengaran di kalangan kanak-kanak dan bagaimana apa itu implan koklear. So, bagaimana ia berfungsi, bagaimana ia menyelamatkan. Ya, Prof. Okey, topik kita ialah implan koklear, selamatkan masa depan si kecil. Selamat petang semua lagi sekali. Saya tidak akan memberi macam ceramah mengenai sebab apa, sebab banyak ya punca-punca yang kita boleh mungkin dapat di buku ataupun Google semua. Jadi saya ingin memberi perkongsian mengenai konsep dia. Maksudnya masalah pendengaran dan apa yang kita perlu lakukan dan kenapa kita kata selamatkan masa kecil, masa depan si kecil. Maksudnya kita memerlukan intervensi awal. Okey, sebelum saya bermula, saya ingin bertanya, pernah tak kita fikir bagaimana kita mendengar? Sekarang saya tengah bercakap dan anda semua boleh mendengar suara saya dengan cepat, dia macam serta-merta. Jadi bagaimanakah struktur ataupun fungsi telinga kita? Jadi saya bawa semua orang ke macam sekolah sains sekejap mengenai struktur telinga. Ya. Di struktur telinga kita ada bahagian luaran, saluran telinga, kita ada telinga tengah di mana kita terdapat gegendang telinga, tulang-tulang kecil di telinga tengah dan juga telinga dalam. Di telinga dalam kita ada bahagian koklear yang kita akan bincangkan dengan lebih detail nanti, dan juga urat saraf ya. Jadi dengan adanya struktur telinga seperti ini, bagaimana kita mendengar? Kalau boleh lihat slide yang ini, kita nampak gelombang dari luar melalui saluran telinga dan gegendang telinga akan bergerak. Pergerakan sebegini akan menyebabkan impuls ya dihantar ke bahagian koklear, dan dot-dot merah tersebut ialah impuls yang telah pun diproses di telinga dalam, iaitu koklear, dan dihantar ke otak melalui urat saraf pendengaran. Okey, alright. So daripada situ kami nak pastikan yang anda dapat mendengar ya apa yang telah disampaikan oleh Prof kejap tadi. Bukan nak kata anda ada masalah pendengaran, tapi kita nak tahu mic kita ni berfungsi ke tidak dan anda boleh mendengar. Sekali lagi cuba say hi dan type hi pada bahagian komen. Saya minta bantuan anda. Dapat mendengar dengan jelas ke tidak? Adakah anda dapat mendengar dengan jelas? Saya masih menunggu anda semua ya. Boleh. Okey, Prof. Right, jelas ya semua. Okey, terima kasih Faridah Hassan, terima kasih Catherine Wong ya. Prof, kita teruskan. Okey, jadi tadi saya mengatakan impuls dihantar ke otak ya. Kenapa kita kata pendengaran, dan saya ingin berkongsi ataupun bercakap sedikit mengenai otak. So jangan lupa otak mempunyai pelbagai kawasan yang khusus ya, untuk kita bergerak, untuk bercakap dan juga untuk pendengaran. Jadi hubungan sebegini sudah memang dari awal lagi dalam fetus lagi telah pun berfungsi. Kawasan antara organ deria dan otak sangatlah rapat. Jadi kita menggunakan otak untuk mendengar, dan telinga merupakan laluan untuk ke pusat pendengaran di otak. Kita kata ialah doorway. Semasa kita seseorang ibu mengandung ya, pernah tak kita berfikirkan sama ada bayi boleh mendengar seseorang atau ibu berkata-kata? Dari kajiannya memang kita dah tahu, dah lama kita tahu, bayi dalam kandungan memang boleh respon kepada suara dan bunyi. Bayi berkembang dan dalam masa 16 minggu sebenarnya baby tersebut telah pun boleh mengesan suara ataupun bunyi. Semakin berkembang dalam lebih kurang 6 bulan bayi telah pun boleh mengesan dan localize. Kita kata dia boleh detect. Itu sebabnya ini sewaktu
masih dalam kandungan? Betul. Saya rasa kalau sesiapa ibu yang mengandung, kita mungkin pernah fikir nak bagi bunyi atau muzik yang menarik dan tidak terlalu rock supaya dia kata bayi nanti dapat lahir dengan tidak panas baran. Jadi yang ni ialah kajian memang confirm bayi boleh mendengar. Jadi maksudnya setelah bayi dilahirkan memang sepatutnya telah pun boleh mendengar suara suara di persekitaran. Dan ini mungkin nampak seperti sangat rumit, tetapi secara ringkasnya saya ingin bagi tahu ialah kita lahir dengan bilangan sel otak yang tertentu. Dan bagaimana seseorang menjadi lebih petah bercakap ataupun lebih pandai dan mahir dalam sesuatu benda, ini disebabkan kita memerlukan pengalaman. Dan hubungan bergantung pada pengalaman awal ni sangatlah penting dari awal sehingga umur 2 hingga 3 tahun. Minda kita dilaras dengan pengalaman dan persekitaran. Contohnya lah kita kalau dibesarkan di sesuatu tempat dan kanak-kanak tersebut biasanya akan mengikut cara-cara ataupun percakapan di sesuatu kawasan. Yang senang kita di Malaysia ni kan, kita pelbagai dialek Kalau seseorang kanak-kanak tu dia dibesarkan oleh opah ke nenek ke di sama ada di utara ataupun di Kelantan. So jadi kita akan tahu semasa seseorang tu berkata-kata, kita dapat mengetahui dia dari negeri mana. Terutamanya tadi saya kata macam yang orang yang lebih tua, dia susah nak menggunakan bahasa baku macam kita sekarang sebab kita bekerja, belajar, jadi kena menggunakan bahasa yang lebih baku. Tapi kalau di kampung, kalau kita guna dialek, kita akan tahu. Jadi ini bermaksud kalau kita dapat pengalaman dari kecil, maka kita boleh menjadi lebih mahir menggunakan sesuatu bahasa ataupun skill dari kecil yang telah kita belajar. Jadi Rizky dari mana Oh saya daripada Kelantan Prof. Dari Kelantan. Yeah, Prof. Saya orang Perak jadi saya rasa kalau kita mau kecil Kelantan saya orang Perak So kalau sekarang kita lihat bagaimana sekiranya seseorang bayi dilahirkan dengan masalah pendengaran. Maksudnya lepas lahir dikesan tak dapat mendengar. Apa berlaku? Telinga kita kata adalah laluan ke otak. Mendengar berlaku di otak. Maksudnya masalah pendengaran menghalang perkembangan otak pendengaran. Itu yang kita kata ialah doorway, pintu ke otak pendengaran akan terkunci. Bunyi tidak akan sampai ke bahagian pendengaran yang khusus di bahagian otak. Konsep guna atau hilang. Apa maksud ini? Hubungan yang menerima rangsangan dia akan berterusan dan akan dikekalkan. Hubungan yang tidak berkesan atau tidak digunakan akan tercantas. Contoh yang saya boleh kongsikan ialah seorang yang tidak dapat melihat masalah tidak melihat, dia akan lebih peka pada bunyi. Kita mungkin kalau pasti cuba kita fikirkan seseorang yang ada masalah pada vision atau penglihatan, dia punya pendengaran kalau di traffic light kan kita ada bunyi tu, dia akan tahu sama ada traffic light tu telah pun dia boleh lalu ke tak Jadi itulah maksudnya dan vice versa. Maksudnya kalau kita tak dapat mendengar, kawasan khusus di otak akan semakin kecil atau semakin kecut Jadi bayi yang mempunyai masalah pendengaran memerlukan diagnosis dan intervensi yang awal. Tetapi sekiranya semua ini berlaku lewat maka hubungan telinga dan otak akan menjadi lemah. Potensi sebenar tidak akan tercapai. Seseorang budak tersebut tidak dapat pergi ke sekolah seperti biasa. Yang kita perlukan ialah pergi ke sekolah aliran perdana. Neurodevelopment emergency ialah istilah yang kami gunakan disebabkan oleh bahagian otak tidak dapat berkembang dengan secara optimal pada bahagian pendengaran dan pertuturan.
kita mempunyai ataupun ramai dari mungkin dari siapa yang mendengar ni mempunyai anak-anak ya, dan kita akan selalu bertanya, dah pandai panggil ibu ke, dah panggil ayah ke, ataupun dia kita kata dia baru 9 bulan dia babbling bapa-bapa, atau dia start dengan papa-papa dan mama. Ini menunjukkan untuk bertutur ya, dia ada stages. Takkanlah seorang budak tu setahun dia akan bercakap dengan sentence ataupun ayat yang panjang ya. Sebab ini dia berkaitan dengan perkembangan bahagian pendengaran dan pertuturan di otak. Jadi untuk seseorang budak dia belajar bercakap, dia perlu mendengar dulu. Kalau dia tidak dapat mendengar ataupun dia tidak dapat mendengar dengan jelas, seseorang budak dia tidak akan dapat bertutur dengan jelas. Contohnya kalau kita yang perkataan senang, papa dan mama, dia boleh dengar papa, mama, dia akan bercakap papa dan mama. Tetapi kalau perkataan yang lebih rumit ya, yang menggunakan ada Z ataupun kalau dalam apa ya, kalau contohnya dalam bahasa English banyak juga ya, kalau Suzy ataupun coach, ataupun sesuatu yang dia tak dapat, dia akan dengar dengar belakang saja. Jadi tahap pendengaran seseorang tu dia memang berkaitan dengan pertuturan, perkembangan pertuturan. Boleh dengar atau boleh faham tu lain lah ya. Okey. Boleh dengar dan boleh faham tu lain. So adakah anda faham setakat ini? Dalam bahasa English dia lain ya. Kita akan dengar, can you hear me? Boleh dengar tak? Do you listen to me? Kita selalu kalau jadi cikgu atau ibu bapa akan tanya, dengar tak? Dengar maksudnya you dengar bunyi. Tapi kita akan tanya lagi, boleh faham tak? Dalam bahasa. Tapi kalau English, perkataan tu ialah hear and listen. Hearing and listening. Hear cuma dengar saja, saya boleh dengar bunyi. Mungkin saya boleh mendengar seseorang, saya tak pandai bahasa Arab ya, tapi saya dengar bunyi. Seseorang tu bertutur dalam bahasa yang saya tidak faham, tapi saya dengar. Tetapi saya tak faham sebab otak saya tidak pernah didedahkan kepada bahasa Arab. Jadi apa maksudnya ialah dari kecil kita perlu belajar. Kita perlu belajar. Untuk belajar kita perlu dapat mendengar dulu, dapat mendengar dengan jelas. Jadi faham sekarang ya, cikgu selalu akan suruh buat ejaan, belajar dengan lebih baik untuk pemahaman ya. So begitu jugalah bagi anda yang selalu bercakap dengan baby yang masih dalam kandungan kan. So sebenarnya kalau baby tersebut tak ada masalah, maksudnya dia mendengar juga ya, dia cuma dia tak faham lagi, betul tak? Tapi dia kena belajar lah. Okey. Mungkin itu yang saya maksudkan lah, seseorang tu kita bunyi tu dia detect dulu, selepas dah detect dia akan discriminate ya, apakah maksud tersebut, dan selepas dia dapat belajar dia akan comprehend, maksudnya dia boleh faham. Okey. Kanak-kanak dia lain ya dengan orang dewasa. Kita telah tahu pun banyak kita, sebab kita banyak pengalaman. Kalau orang kata lebih banyak pengalaman tu, banyak kita boleh mengajar seseorang ya. Tapi golongan kanak-kanak, kalau mereka masih dari kita kata kanak-kanak, banyak yang tak tahu. Sebab apa? Sebab mereka memerlukan semua pengalaman, dan pengalaman ni perlu sampai ke bahagian otak dengan jelas, dan juga dia boleh faham apa yang mereka ataupun apakah yang telah didedahkan kepada informasi yang didedahkan kepada golongan tersebut. Dan untuk seseorang untuk belajar bertutur dengan lebih baik, satu, pendengaran mesti bagus atau baik, dan perkembangan otak perlu juga yang baik ya. Dan dia memerlukan orang kata persekitaran yang baik. Contohnya tak terlalu bising. Seseorang yang masih nak belajar kalau terlalu bising, kita dengar bunyi saja, kita tak dapat dengar dengan jelas. So begitu juga situasi pada hari ini. Kalau kami duduk bising dekat tepi ni, nanti Prof duduk bercerita, nanti anda pun tak dengar, betul tak Prof? Yes. So that's why kita adakan sesi live ini, tempat yang sunyi dan senang untuk anda mendengar. Okay, so ini bottom up and top down. Apa tu Prof?
Ini dalam English ya, tapi saya akan translate ataupun saya akan ceritakan dalam bahasa Malaysia ya. Bottom up dengan top down, maksudnya kita memerlukan input. Untuk mendengar dan untuk belajar kita mesti memerlukan input ya. Input akan naik ke atas, maksudnya akan disimpan di bahagian otak dan kita akan analyse. Sama ada kita nak simpan ke, kita nak ingat ke, nak lupa tu, dia memerlukan proses yang lebih rumit. Contohnya, kita kata memori yang sangat baik ataupun memori yang sangat sedih. Yang ini semua kita akan ingat. Kenapa? Sebab kita akan selalu fikirkan benda macam itu. Itulah maksudnya bottom up ialah sensory process, input yang sampai ke bahagian otak. Top down memerlukan proses yang kognitif, maksudnya bahagian otak proses dan kita akan express, akan kita mengeluarkan sesuatu pertuturan atau bahasa yang digunakan untuk komunikasi. Semua ni memerlukan pengalaman ya. Jadi untuk seseorang yang tidak dapat mendengar dengan baik, kalau mereka jumpa dia punya terapis audiologis dan juga terapis pertuturan, mereka akan menggunakan strategi-strategi tersebut ya yang saya ceritakan tadi supaya seseorang kanak-kanak yang tidak dapat mendengar boleh ingat dengan lebih baik dan belajar bertutur dengan lebih baik dan lebih cepat. Okey, lagi satu ialah yang tadi kita kata kena cepat dan awal. Kenapa ya? Sebab bahagian otak lah yang saya ceritakan tadi ya. Semua ni berkaitan dengan perkembangan di bahagian otak. Lebih baik, lebih cepat sebelum umur 2 atau 3 tahun. Sebab neurodevelopment emergency yang saya bincangkan tadi. Semua ni memerlukan, saya suka mengguna ambulans ya. Apa maksud ambulans? Apa maksud ambulans? Okey, mungkin ada para pendengar yang nak tolong jawab bagi pihak saya, apa itu ambulans? Apa itu ambulans? Kenapa saya menggunakan saya menggunakan ambulans sebagai contoh ya dalam saya punya perkongsian mengenai neurodevelopment emergency ya. Ada sesiapa jawab? Adakah urgent? Okey, jawapan urgent. Betul ya? Kecemasan. Betul. Maksudnya urgent. Urgent maksudnya kena cepatlah kan. Jadi kalau bayi dilahirkan dengan masalah pendengaran, terutamanya masalah pendengaran tu sangat teruk. Dia tak dengar langsung. Urgent. Dia perlu mendengar balik ya. Perlu mendengar balik untuk belajar mendengar balik dan bertutur. Jadi kalau tu dah besar, susahlah kita nak belajar bertutur. Ingat peribahasa ni. Mengentur buluh biarlah dari rebungnya. Saya rasa kalau kita belajar di sekolah peribahasa begini, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kalau ada orang kata kalau dah tua-tua tu lah nak belajar tu susahnya. Betul tak? Rizky, kalau you dah nak belajar, contohnya orang yang belajar belik ke belajar apalah, belajar bahasa sesuatu tu, kalau dia kecil, dia di sesuatu negara dia boleh berkata-kata bertutur dalam bahasa di negara tersebut sebab perkembangan otak. Jadi that's why saya suka start dengan slide mengenai perkembangan otak sebab dia sangat-sangat berkaitan sangat rapat ya. So melentur buluh biarlah dari rebungnya, dari kecil, urgent ya. Sekarang saya ingin berkongsi mengenai macam mana kita membantu individu yang bermasalah pendengaran. Jadi kalaulah masalah pendengaran tersebut disebabkan oleh sesuatu jangkitan, maka kita boleh memberi perubatan. Tetapi masalah pada pendengaran tersebut mungkin kekal ya, dan kalau tidak dapat menggunakan ubat-ubatan, seseorang memerlukan alat bantu dengar. Kalaulah alat bantu dengar pun dia ada dia punya, orang kata dia ada punya limit ya, ada limitasinya. Tahap pendengaran pun terlalu teruk. Masa itulah seseorang individu memerlukan implan koklear. Apa bezanya alat bantu dengar dan implan koklear? Satu, alat bantu dengar tidak memerlukan pembedahan. Kita memerlukan bantuan profesional audiologis untuk pasangkan alat bantu dengar cuma pakai di luar. Dia seperti pakai cermin mata ya, pakai alat di luar. Tapi
kita perlu setting lah mengikut tahap pendengaran seseorang. Alat bantu dengar dia macam amplifier, dia membesarkan suara dari luar sebelum sampai ke bahagian telinga dalam dan sebelum sampai ke bahagian otak. Tetapi ini beza dengan implan koklear. Okey, implan koklear memerlukan pembedahan. Pembedahan ini untuk menanam elektrod atau the implant itself, elektrod untuk memastikan bunyi boleh disampaikan kepada otak melalui rangsangan elektrik daripada elektrod. Jadi kalau gambar yang background hitam tu ialah gambaran elektrod dari implan koklear yang telah pun dimasukkan ke dalam koklear. Ini memerlukan pembedahan mastoid ya. Pemakai implan koklear tidak boleh mendengar dengan baik jika implan koklear tidak dipasangkan selepas dia dah cuba menggunakan alat bantu dengar dan tidak mencukupi untuk seseorang mendengar dengan lebih baik, maka kita syorkan dia menggunakan implan koklear. Implan koklear mempunyai bahagian luaran dan dalaman. Bahagian yang luaran tu kita panggil sound processor. Dia macam-macam jenis lah. Kalau nampak gambar di sini, semakin canggih, semakin banyak fungsi external component tu ya. Dan internal component itulah bahagian yang perlu dimasukkan ke dalam koklear melalui pembedahan oleh pakar bedah ENT yang train dalam implan koklear. Tadi saya berkongsi mengenai bagaimana kita mendengar ya dari gambar tersebut. Tapi seseorang yang menggunakan implan koklear, fungsi pendengaran dia berbeza. Laluan tu dah berbeza. Sebab apa? Sebab sekarang memproses bunyi luar, iaitu sound processor, dia akan menangkap bunyi ya, dan ditukarkan kepada signal yang lain, signal digital ya. Dan proses bunyi ini akan hantar kepada bahagian implan yang telah ditanam di bawah kita punya scalp ya. Dan signal-signal ni semua at the end akan tukar kepada suatu impuls yang dapat merangsang urat saraf pendengaran dengan lebih direct ya. Dan bunyi rangsangan tersebut akan disalurkan ke bahagian otak. Siapakah yang perlukan implan koklear? Siapakah yang perlukan implan koklear? Kalau Prof tanya saya, mereka yang mempunyai masalah pendengaran dan susah untuk memahami apa yang disampaikan. Ya, masalah pendengaran yang kita kata kita perlu tahu tahap pendengaran. Tak semua orang memerlukan implan koklear, tetapi golongan yang mempunyai jenis masalah pendengaran yang kekal dan tahap yang teruk ke sangat teruk. Dan bahagian kedua-dua belah telinga, bahagian dan jenis sensory neural. Sebab masalah pendengaran ada masalah konduktif atau masalah sensory neural. Masalah sensory neural sahaja yang memerlukan implan koklear. Dan mereka telah pun cuba alat bantu dengar ya, untuk memulihkan pendengaran, tapi tidak mencukupi. Jadi golongan inilah yang memerlukan pembedahan implan koklear. Jadi Prof, yang kalau kita lihat daripada gambar berkenaan, adakah gambar di atas itu implan koklear ataupun alat bantu pendengaran? Yang ini ialah bahagian implan koklear. Tadi saya menunjukkan implan koklear ni dia ada bahagian luaran dan bahagian dalaman. Jadi kanak-kanak yang berbeza ni, mereka menggunakan sound process, speech processor yang berlainan. Macam-macam jenis, dia macam handphone macam-macam jenis ada. Okey, tapi fungsi dia ialah untuk memproses bunyi, menangkap bunyi dan salurkan bunyi tersebut ke dalam implan koklear. Okey, saya rasa ini hospital kita dan kita tahu yang UKM memulakan program implan koklear yang pertama di Asia Tenggara, dan saya perlu mengatakan yang Profesor Cikgu saya lah, Profesor Lokman Saim, Profesor Kartini dan Profesor Siti Zamratul, ketiga-tiga founders telah pun memulakan cochlear implant pada tahun 1995. Okey, so tuan-tuan dan puan, para pendengar penonton hari ini, kalau anda nak tahu UKMSC berada di mana, so UKMSC sebenarnya kalau anda tengok pada bangunan tu, UKMSC ada dalam bangunan tu tingkat 7. Ya, betul tak Prof? Ya. Okey, so selingan sedikit, so saya mohon anda untuk teruskan share dan like FB live pada hari ini
supaya maklumat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Gohbisi, pakar punding bedah hidung, telinga dan tekak kita hari ini dapat disebarluaskan lagi. InsyaAllah FB Live ini akan terus berada dalam FB page kami UKM Specialist Center di kemudian hari. Jadi anda juga boleh berkongsi setelah sesi live ini habis. Tapi itulah kalau anda dah berkongsi selepas, jadi anda mungkin rakan-rakan anda yang dapat perkongsian itu terlepas peluang untuk bertanya lebih lanjut dengan Prof. Betul tak? Jadi kongsi sekarang, jadi lebih ramai dapat mendengar, dan sebentar lagi habis sesi presentasi daripada Prof ni nanti mungkin ada soalan-soalan yang anda nak bertanya, jadi boleh terus ajukan soalan, insyaAllah Prof boleh jawab seterusnya. Okey Prof, kita teruskan. Saya sambung ya. Sebelum saya, sebab saya rasa mungkin ramai yang akan bertanya, oh anak saya sesuai ke buat implan koklear? Ataupun seseorang tu siapa ke yang sepatutnya bila dia buat implan koklear? Jadi saya ingin memberitahu untuk pembedahan implan koklear ni, dia perlu diuruskan di satu klinik atau program yang mempunyai pelbagai profesional. Sebab dia memerlukan satu pasukan yang mempunyai profesional audiologi, terapis pertuturan bahasa, bahagian perubatan, terutamanya pakar ENT yang membuat pengkhususan telinga dan implan koklear, pakar kanak-kanak di CDC Child Developmental Center, pakar radiologi sebab memerlukan fasiliti radiologi, ramai lagi yang dalam pasukan kami sebab untuk membantu atau pengurusan masalah pendengaran di kalangan kanak-kanak memang memerlukan bantuan satu pasukan. Jadi komitmen tu dari semua orang. Di sini saya tulis team discussion and management dan komitmen ibu bapa dan penjaga. Maksudnya bukan saja kita yang membantu dan menjaga, tetapi seseorang penjaga atau ibu bapa perlu faham apakah implan koklear ini dan kenapa atau bagaimana ia dapat membantu, dan juga peranan ibu bapa dalam terapi sebelum dan selepas implan koklear. Di gambar ini saya tunjukkan imbasan CT scan dan MRI. Seseorang pesakit atau kanak-kanak yang tidak dapat mendengar sebelum membuat implan koklear perlu menjalani ujian imbasan CT scan dan MRI. Ini disebabkan kami perlu melihat struktur telinga sebelum kita melakukan pembedahan. Lagi satu, MRI ialah melihat struktur pada urat saraf pendengaran dan juga bahagian otak. Kadang-kadang melalui CT scan dan MRI kita dapat tahu apakah punca seseorang bayi dilahirkan tidak dapat mendengar. Contohnya ada yang urat saraf kecil, halus, ataupun struktur telinga koklear yang tidak normal. Semua ini ialah salah satu contoh punca seseorang tidak dapat mendengar. Imbasan CT dan MRI perlu dilakukan, kebanyakannya kita memerlukan sedation sebab seseorang itu tidak boleh bergerak selama masa melakukan CT scan atau MRI. Lagi satu soalan mungkin kita tanya, bilakah perlu dipakaikan alat ataupun bila perlu membuat pembedahan Sebenarnya secara teori kita kata secara teori, kalaulah sesuatu hospital tu dia ada program ujian Universal Newborn Hearing Screening, maksudnya ujian bayi lahir, kita buat saringan, ujian saringan pendengaran, maka seseorang bayi boleh dikesan masalah pendengaran dari awal lagi. So secara teorinya kita boleh pasangkan alat bantu dengar dari kecil. Dan kalau tunjuk gambar ni kita boleh tengok ibu ni dia sangat komitmen, dia tahu pendengaran sangat penting, dan untuk pakaikan alat bantu dengar tu kadang-kadang susah pada bayi yang kecil, telinga tu kecil, alat bantu dengar tu macam berat. Jadi kalau kita tengok gambar tu dia letak macam plaster supaya dia tak jatuh itu satu. So bayi dari kecil memang kita boleh bagi dia dia boleh menggunakan alat bantu dengar. Dan untuk pembedahan implan koklear dari awal lagi, dari dah lama FDA memang approve untuk
pembedahan dilakukan dalam umur lebih kurang setahun. Tapi sekarang ramai ataupun di negara-negara yang maju dan juga negara yang dapat memberi implan koklear dengan percuma atau lebih awal telah pun melakukan implan koklear dalam peringkat umur 6 bulan hingga 12 bulan. Dan memang telah ditunjukkan ia selamat dan boleh dilakukan, dan juga dia dapat menunjukkan kanak-kanak kalau mereka mendapat pendengaran lebih awal dan juga pendengaran seperti kanak-kanak yang lain, mereka boleh belajar bertutur, boleh berbahasa, boleh ke sekolah seperti kanak-kanak yang lain. Jadi ini adalah satu fakta yang saya rasa kita kena ingat ya. Kenapa kita kata kena awal? Itu masuk ambulans saya lah. Sebab tempoh kritikal untuk membina laluan otak, brain pathway itu secepat mungkin. Umur 2 hingga tahun tu macam dah maksimum dah. Dia boleh, tak bermaksud dia tak boleh mendengar selepas dia buat operation kalau contohnya dalam umur 3 tahun. Tetapi untuk dia belajar bertutur dan bercakap dan belajar mungkin lebih susah kalau kita bandingkan dengan seseorang pesakit yang telah pun mendapat pendengaran atau implan koklear lebih awal ataupun mendapat alat bantu dengar lebih awal. Jadi Prof, jadi proses pengesanan itu berlaku masa mana? Masa baby baru lahir atau? Ya, kita ada ujian saringan. Kita kata newborn universal newborn hearing screening. Saya rasa hospital kita memang ada ujian saringan untuk bayi yang baru lahir. Sebelum bayi discharge pulang ke rumah, kita ada audiologist ataupun staff nurse yang membantu untuk melakukan ujian saringan. Ujian saringan memang dilakukan sebelum discharge. Maksudnya dalam 2 hari dah dilahirkan, dalam sehari 2 ni sebelum balik pulang ke rumah, kita syorkan supaya melakukan ujian saringan untuk pendengaran. Jadi itulah maksud saya, apabila kita dapat kanak-kanak tersebut dapat dipakaikan alat atau dapat implan awal, kita dapat mencegah mereka daripada kelewatan pembelajaran sepanjang hidup. Sebab kalau tidak dapat belajar dengan di sekolah aliran perdana untuk memasuki menara gading semua tu, mungkin ada halangan itulah sebab kita kata sangat penting untuk mendengar dengan lebih awal dan supaya boleh bertutur. Ini gambar pembedahan implan koklear. Mungkin ramai yang takut dia kata pembedahan implan koklear ni menakutkan. Memang setiap orang akan rasa cemas, bukan sahaja pembedahan implan koklear. Saya rasa sebarang pembedahan memang ada risikonya. Tapi saya rasa kita juga perlu faham setiap pembedahan akan bukan sahaja diawasi tetapi akan di-evaluate oleh pakar anestesis, pakar bius dan juga pakar bedah supaya pembedahan dapat dilakukan dengan lebih baik dan berjaya. Kalau kita tengok gambar ni hari kedua selepas pembedahan, tengok kanak-kanak tu dah boleh minum susu dengan baik, ibu bapa pun happy gambar ni, maksudnya memang boleh pulang selepas 2 hari dan kanak-kanak boleh makan dan minum seperti biasa. Tetapi perjalanan tersebut tidak bukan saja sampai bahagian pembedahan sahaja kita perlu ingat pembedahan implan koklear memerlukan satu pasukan untuk menguruskan masalah pendengaran. Selepas pembedahan dilakukan oleh pakar ENT pakar cochlear implant, dan selepas pembedahan switch on dan mapping akan dilakukan oleh professional audiologist pula. Sebab alat electrodes ialah dia memerlukan software dan kita perlu rangsangan electrodes supaya seseorang tu dia boleh mendengar pada tahap yang optimal. Maksudnya jangan terlalu kuat ataupun terlalu perlahan. Kalau terlalu kuat dia jadi bising. Kalau terlalu perlahan tak dapat dengar dengan jelas. Jadi proses switch on mapping ni berterusan dan regular Lagi satu yang sangat penting ialah habitasi.
rawatan rehabilitasi atau habilitasi ini dilakukan oleh speech therapist dan juga ibu bapa, sebab di rumah kita takkanlah ada speech therapy 24 jam kan dengan seseorang pesakit, tapi siapa yang dengan seseorang pesakit atau kanak-kanak yang ada masalah implan koklear ialah ibu bapa atau penjaga. Jadi pengurusan selepas pembedahan, sama seperti yang ini saya tunjukkan, ibu bapa sangat komit. Ada seorang ibu tu, dia keluar di Star beliau berkongsi bagaimana beliau cuba belajar. Seseorang ibu dia pula belajar macam mana di rumah boleh berkomunikasi dengan seseorang pesakit yang punya implan koklear dengan lebih baik untuk memberi rangsangan yang lebih banyak dan optimal. Jadi ini memerlukan komitmen seibu bapa dan keluarga. Penglibatan ini ialah pelibatan multidisiplin, dia bukan satu orang saja menjaga seseorang. Di situ saya tulis untuk satu tujuan utama iaitu bahasa dan pertuturan yang sesuai, dan saya tulis dialek ya. Sekarang ni kita tak guna dialek ya, sebab kalau ramai yang telah menggunakan bahasa Malaysia macam bahasa baku. Cuma kalau kita nak anak kita belajar dialek, memang kita perlu menggunakan dialek tersebut, ataupun kita kata hantar balik kampung biar opah hantar tolong ajar. Okey, saya ada 2-3 slide saja lagi. Yang ini ialah contoh. Contoh seorang kanak-kanak yang melalui ujian saringan pendengaran semasa lahir, dan selepas ibu bapa tersebut dia bawa kanak-kanak tersebut ke pasukan UKM Cochlear Implant Team, dan pada tahun 2018 pada umur setahun kanak-kanak tersebut menjalani pembedahan cochlear implant pada kedua-dua telinga pada masa yang sama. Jadi ini boleh dilakukan sebab kedua-dua belah telinga memang tidak dapat mendapat manfaat dari alat bantu dengar. Dan pada tahun lepas kita mendapat rekod baru di mana program kita telah melakukan satu cochlear implant pada seorang bayi berumur 9 bulan. Dan implan cochlear pembedahan tersebut juga dilakukan pada kedua-dua belah telinga pada hari yang sama. Jadi semua ini boleh dilakukan. Sekarang ni banyak orang kata teknologi semakin canggih. Pakar bius kita pun ada pakar bius kanak-kanak. So semua pembedahan sebegini dapat dijalankan dengan sukses, dengan sukses surgery. Pernah tak terfikir orang kanak-kanak yang ada implan cochlear ni boleh buat apa? Pernah tak tanya? Kehidupan seseorang selepas ada implan cochlear, kalau kita tengok budak-budak sebegini, actually they can enjoy life. Mereka boleh menjalani kehidupan seperti kanak-kanak yang lain. Gambar ni menunjukkan dia pergi sekolah. Ada seorang budak tu dia pergi sekolah pagi, pergi sekolah aliran perdana, petang dia pergi sekolah agama, dan dia boleh main dekat yang itu, pergi ke yang tu di Sempurna sakit ni dari Sabah. Dia boleh pergi mandi laut, tak ada masalah. Boleh lari-lari maraton, semua tak ada masalah. Maksudnya memang boleh menjalani kehidupan seperti kanak-kanak yang tiada masalah pendengaran. Okey. So yang ini video cuba lihat apa baby ni buat. Okey, sekejap kita boleh mainkan video tak? Ada sama ada. Okey, cuba. Okey, cuba. Okeylah, tapi tak apa, ini cuma menunjukkan seseorang bayi tersebut itu ada magnet lagi satu.
pembedahan tahun. Dan untuk belajar bertutur memang kita sentiasa memberi rangsangan. Kalau kita tengok tadi ibu tersebut dekat tepi jalan nampak ada ayam, dia terus ajar anak tersebut. Apa itu? Kok tu apa? Ayam. Jadi rangsangan tu sentiasa ya, dan kita menggunakan kata intensif. Intensif maksudnya bila-bila ada masa you akan mengajar seseorang untuk kanak-kanak tersebut bertutur. Saya tak pasti boleh main tak ni. Saya offkan dulu. Tersebut telah pun boleh mengenal huruf ya, dan dia boleh belajar membaca. Kanak-kanak boleh juga belajar muzik, tak ada halangan. So kita cuba dengan yang ni. Yang itu dapat menunjukkan bahawa seseorang pesakit yang menggunakan implan koklear boleh main muzik, tak ada halangan, asalkan dia boleh belajar dan meluangkan masa belajar dengan insentif. Last one. Going to present a story. The title of the story is Frozen. I'm going to start. Go. Kingdom of Emerald was a busy and happy place. Nested among the mountains of the far north. Okay, saya cuma audience dapat tahu bahawa kanak-kanak tersebut dapat belajar bertutur dan bercakap dengan begitu baik ya, dan petah. Kalau kita lihat yang tadi boleh berbahasa Malaysia, bahasa English, boleh main muzik, boleh mandi laut, semua ni tiada halangan. Dan ada seorang pesakit, dia dah besar ya, pesakit ini menjalani pembedahan implan koklear masa pada awal tahun, pada permulaan program kita 1997, dan sekarang beliau telah pun graduate dari universiti dan beliau memang boleh bertutur dalam beberapa jenis bahasa. Inilah slide saya dah. Dengan secara saya ingin memberi sedikit rumusan ya. Apakah perkongsian saya hari ini mengenai masalah pendengaran di kalangan kanak-kanak, dan kenapa kita kata masa depan si kecil ya. Kita cuba ingat balik ya, imbas balik, telinga ialah pintu ke otak untuk bertutur dan perkembangan bahasa ya. Dan pendengaran memerlukan struktur dan fungsi telinga yang normal dan berhubung dengan otak sejak lahir lagi, sejak bayi lagi. Masalah pendengaran perlu dikenal pasti awal dan mendapat intervensi awal dari pakar yang tertentu. Dan kalau masalah pendengaran yang memerlukan implan koklear, mereka memerlukan
satu rawatan dari pasukan untuk menguruskan masalah tersebut. Jadi last slide saya ni ada ambulans lagi dan juga ada gold bar, ada emas. Apa maksudnya? Masa itu emas. Masa itu emas dan masalah pendengaran bayi yang baru dilahirkan dengan tahap pendengaran yang sangat teruk, mengejar masa, memerlukan bantuan dan rawatan yang awal. So saya rasa itu sahaja yang saya ingin berkongsi dengan semua pada petang ni. Dan terima kasih. Okay, so okay, baiklah. So itu adalah perkongsian yang telah disampaikan oleh Prof. Goh BC. Sangat menarik topik hari ini. Okay, kalau anda ada soalan, anda boleh ajukan pada ruangan komen dan saya akan majukan soalan-soalan ini kepada Prof. Goh. InsyaAllah Prof. Goh akan menjawab beberapa soalan seperti soalan yang telah diajukan oleh Nur Zakaria. Alright, berapa lamakah kanak-kanak boleh adapt dengan CI itu adalah cochlear implant lah, atau implant cochlear selepas pembedahan, Prof? Boleh adapt dia ada faktor-faktor, beberapa faktor lah. Satu ialah umur seseorang bayi, lagi satu ialah ada tak seseorang kanak-kanak tu ada masalah lain ke tak. Tapi macam mana pun kita kata biasanya untuk satu mapping atau audiologi punya pengurusan 3 hingga 6 bulan ialah average time lah untuk seseorang adapt pada bunyi yang berlainan. Dia bunyi ni macam bunyi orang kata electrode atau digital, electrical sound. Jadi average kita kata 3 hingga 6 bulan untuk seseorang dapat adapt. Not immediately. Memang mula-mula dia dengar tu dia akan rasa pelik bunyi tu bunyi yang macam lain. Okey Prof, saya ada satu soalan. Kalau katakan implant cochlear ni lambat dipasang, okey, apakah kesan dia kepada kanak-kanak bila dia dewasa? Okey, kita kata tadi kalau tahap pendengaran teruk atau sangat teruk, menggunakan alat bantu dengar tidak dapat manfaat yang mencukupi. Mendengar bunyi tak sama dengan mendengar pertuturan atau mendengar dengan jelas. Kita perlu dengar dengan jelas. Jadi untuk seseorang kalau dia implant cochlear pembedahan tu umur contohnya 5 tahun, kita pergi sekolah 7 tahun. 5 hingga 7 tahun, dia hanya ada 2 tahun je untuk belajar bertutur balik. Jadi maksudnya mungkin seseorang kanak-kanak tu dia mungkin dimasukkan ke kelas integrasi contohnya. Tidak dapat bersama-sama kanak-kanak lain di kelas aliran perdana. Jadi mungkin akan terjejas lah maksudnya pembelajaran atau masa depan seseorang. Sebab dia lambat untuk nak catch up, banyak sangat. Dia dah 5 tahun tak dengar. Untuk catch up 5 tahun tu ambil masa. Okay, so itulah yang berkait dengan topik kita So selamatkan masa depan si kecil. Jadi makin cepat rawatan dilakukan, maka kanak-kanak tersebut boleh belajar dengan lebih pantas compare dengan hanya memandang, melihat, belajar daripada apa yang dilihat. So maksudnya fungsi telinga juga boleh berfungsi dengan baik, maka dia boleh belajar dengan lebih cepat dan pantas. Okey, Prof, sorry, ada satu soalan ni. Okey, I share kat sini. Okey, daripada Forman. Okey, my grandnephew has trouble learning Chinese sound. Is it mapping will help him? Grandnephew ada masalah mendengar. Okey, satu saya rasa dia kena back to pasukan yang menjaga pesakit tersebut lah.
Kalau mapping stabil, biasanya mapping tu dia memerlukan 3 hingga 6 bulan untuk stabil. Kalau dah stabil, adakah kanak-kanak tersebut menggunakan alat implan tu dengan regular? Dia sebab dia kena selalu guna ya. Dan terapi tersebut, sama ada terapi tersebut intensif. Kita pastikan seseorang yang menggunakan implan koklear tu sentiasa ada rangsangan supaya dia boleh mendengar. Jadi saya rasa yang ini saya tak boleh menjawab yes or no sebab yang ini berkaitan dengan pasukan yang menjaga. Baik pulang ke ataupun back to your own team dan tanya sama ada mapping telah stabil ke tak lah. Banyak faktor lain ya, sama ada rangsangan dan intensif terapi di rumah juga. Memainkan peranan. Maksud mapping dekat sini maksudnya selepas dipasang implan tersebut, jadi ada proses seterusnya untuk betul. Tadi mungkin Rizky sangat sibuk. Ya betul, saya berfungsi. Ya, jadi you dengar tapi you tak listen. Alat implan koklear tu dia ada elektrod dan elektrod tersebut, sebab benda ni ialah device luaran yang memerlukan software untuk untuk pastikan bunyi yang kita dengar tu tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Dan juga so sebab dia elektrod, kita kata mapping. Sebab dalam bahagian koklear dia macam ada peta. Bahagian tempat tu ada low frequency, ada high frequency. Jadi pemetaan secara kita boleh menggunakan perkataan pemetaan lah dalam bahasa Melayu tu. Ada soalan yang berikut. Ini untuk anak sindrom Down yang mempunyai masalah pendengaran tahap teruk. So, apa komen ini? Sindrom Down ni satu topik yang kompleks. Sebab kita tahu sindrom Down pun spektrum. Setiap sindrom Down dia berbeza. Kanak-kanak yang mempunyai sindrom, mereka tidak sama dari segi ketidakupayaan. Sebab ada sindrom Down yang mempunyai masalah jantung yang sangat teruk, masalah usus, masalah macam-macam. Jadi untuk seseorang sindrom Down yang mempunyai masalah pendengaran, memang dari awal kita kena check sama ada masalah pendengaran tu ialah dari segi konduktif atau sensory neural. Sebab ramai yang mempunyai masalah konduktif juga. Sama ada sesuai ke tak guna implan koklear tersebut. Saya rasa yang kalau sindrom Down ni dia biasanya memerlukan proses yang lebih banyak dan proses yang lebih rumit ya untuk memastikan kaedah mana yang paling sesuai. Sebab kita kena input dari pakar kanak-kanak, perkembangan seseorang pesakit atau bayi yang masalah sindrom Down ni ada masalah lain ke tak. Sebab kita jangan lupa ya, untuk selepas pembedahan seseorang pesakit yang menggunakan implan koklear perlu menjalani proses intensif audiologi ya, pemetaan dan terapi. Jadi kanak-kanak tersebut perlu mempunyai orang kata dia dapat kita boleh train dia. Kalau seseorang budak dia duduk pun tak boleh, dia lari sana lari. Susah juga kita dapat terapi ya. So itulah maksud saya ya, setiap Down syndrome tu ada dia spektrum dia sangat besar dan patut kita individualize lah. Okey Puan, ini soalan daripada Nur Faudliana. Okey, koklear, saya rasa soalan ini berkaitan dengan implan itu. Okey, koklear implan ni ada tempoh mungkin expiry date lebih kurang macam tu mungkin maksud daripada Nur Faudliana ini. Maksudnya alat di dalam ya. Secara alat implan koklear sepatutnya memang kita tak, dia sepanjang hayat lah. Sepanjang hayat. Jadi maksudnya memang dia tak perlu ditukar. Dan kita rasa Tuhan pun Maha Esa ya. Koklear yang kita bayar dilahirkan, saiz koklear tersebut kita buat pembedahan umur berapa pun, saiz elektrod pun tak, memang kita boleh guna. Umur bayi setahun atau kanak-kanak 10 tahun atau pesakit dewasa.
sebab koklear kita tak berbeza. Maksudnya elektrod kita gunakan, kita tak payah tukar. Okey, harapnya jawapan daripada Prof tadi membantu anda. Okey, ini soalan, saya rasa soalan ini yang terakhir lah. Okey, sebelum saya tanya satu soalan kepada Prof lagi. Okey, hi Prof, daripada Nur Syazwani Rus. Hi Prof, nak tanya untuk orang yang berusia, kadang-kadang mereka mempunyai masalah pendengaran, adakah cochlear implant disarankan atau just guna hearing aid? Okey, yang soalan ni saya rasa ialah pesakit yang mempunyai masalah pendengaran yang acquired. Acquired maksudnya kita boleh mendengar, kita boleh tutur, tetapi disebabkan sama ada usia dah tua ataupun sejenis jangkitan ke menyebabkan kita hilang pendengaran ya. Jawapannya yes, boleh. Tetapi sama ada seseorang tu memerlukan implan koklear ke tak, dia masih back to our principle. Ingat tadi ya, saya ada katakan dia memerlukan satu pasukan untuk membuat evaluasi. Jadi masalah pendengaran tersebut, tahap dia sampai mana? Tahap tersebut perlu ke implan koklear? Sebelum implan koklear, setiap pesakit perlu menggunakan alat bantu dengar dulu. Selepas menggunakan alat bantu dengar, kalau seseorang ataupun kita dah buat ujian dengan audiologis mengatakan, oh, tahap pendengaran terlalu teruk, alat bantu dengar memang dah tak mencukupi. Jadi mereka menjadi kandidat untuk implan koklear. Okey, terima kasih Nur Farah Syazwani Rus. Harapnya jawapan tadi membantu anda. Okey, soalan terakhir kali ini daripada saya pula Prof. Okey, mungkinlah kan, mungkin kita ada saya ada kawan-kawan di luar sana kan yang mempunyai anak tapi dia merasakan anak dia mungkin ada masalah pendengaran tapi dia tak dapatkan kepastian lah kan. So bagaimana tips atau macam mana kita nak dapatkan kepastian itu? Adakah dengan cara-cara yang mudah untuk kita buat saringan atau ujian di rumah kepada anak kecil ini sebelum kita ke hospital? Tadi saya ada beritahu ya, ada satu timetable menunjukkan perkembangan bahasa seseorang budak. Kalau perkembangan bahasa tu tidak mengikut jadual yang saya tunjuk tadi, maksudnya ada delayed speech. Delayed speech boleh disebabkan oleh masalah pendengaran ataupun masalah pada kognitif atau bahagian masalah lain lah. Itu ialah salah satu cara. Maksudnya perkembangan bahasa tidak mengikut apa yang patut. Lagi satu, kalau kita kata ini secara crude dan saya tak syorkan sangat ya, kalau kita kata oh anak saya boleh dengar bunyi kuat ke apa, maksudnya dia boleh dengar. Saya rasa yang tu takut ada misunderstanding ya, sebab saya ada juga ibu bapa yang kata oh saya tepuk-tepuk tangan dia macam dengar, tapi kita jangan lupa mungkin dia nampak, dan dia respon. Kalau kita rasa seseorang kanak-kanak tu ada masalah pendengaran sebab satu dia tak perkembangan bahasa tak mengikut jadual, dan juga memang kalau dia tak nampak ya kan ada bunyi dia tak respon langsung, saya rasa ada kemungkinan lah masalah tu ada. Tetapi macam mana pun kalau untuk kepastian secara objektifnya masih memerlukan ujian pendengaran. Maksudnya kita kena hadir ke hospital bertemu dengan pakar untuk kepastian selanjutnya. Kalau was-was kan, kalau might as well kita kata kalau normal, syukur kan, tak payah fikir pasal pendengaran lagi lah. Jadi begitulah maksudnya anda perlu tahu tentang jadual perkembangan kanak-kanak. Okey, saya pasti bagi anda yang ada anak kecil selalu ke klinik untuk buat pemeriksaan, cucuk vaksin semua. Jadi perkembangan kanak-kanak itu dimonitor, diambil berat oleh nurse dan doktor. Dalam buku ya, kalau kita tengok dalam buku kesihatan kanak-kanak yang selalu pergi imunisasi, dalam tengah-tengah tu ada. Mungkin kadang-kadang ibu bapa tak ambil perhatian ya. Sebab saya cuma nak celas sekejap sebelum habis ni ialah jangan kita kata oh dia budak lelaki mungkin lambat sikit kot. Saya rasa
ayat ni dah tak boleh guna lah ya. Sebab kadang-kadang kita mendapat rujukan yang lambat disebabkan mereka menunggu umur sampai 2 tahun baru rujuk ke doktor kepada pakar ENT atau audiologi. Saya rasa kita janganlah guna ataupun myth yang katakan budak lelaki lambat, tunggu umur 2 tahun, itu dah sangat lambat. Yeah. So bahan tersebut, buku perkembangan anak-anak semua sekarang kita dah dibekalkan. Jadi ambil perhatian, baca buku tersebut dan ambil maklum perkembangan anak anda. Jadi saya rasa sampai di sini sahaja. Jangan lupa untuk bersama kami pada minggu hadapan kita akan bawakan satu topik berkaitan dengan kanser, iaitu kanser usus besar bersama dengan Dr. Nur Abdillah Abdul Rahman, pakar perunding pembedahan kolorektal ataupun usus besar daripada UKM Specialist Center. Waktu yang sama, hari yang sama, iaitu hari Jumaat. Kebiasaan ini kami akan live dan kami akan maklumkan lebih awal. InsyaAllah pada petang ini saya akan upkan satu post lagi di UKM Specialist Center Facebook page kami UKM Specialist Center. Dan juga ya Prof, untuk makluman kita juga sebenarnya ada YouTube channel UKM Specialist Center, dan mana-mana video ataupun rakaman FB Live ini kami juga akan upkan ke YouTube channel UKM Specialist Center. Jadi kami jemput anda semua untuk subscribe ke YouTube channel Prof, mungkin boleh subscribe juga kan, so then anda juga boleh menonton video-video yang telah kami adakan sesi FB Live sebegini kemudian hari ya. Selain anda nak scroll daripada FB page tu panjang sangat dengan post-post yang lain, so anda boleh terus ke channel YouTube kami, jadi anda boleh tonton balik video-video yang kami adakan sesi live begini. Baiklah, sehingga itu saja. Mungkin ada kata-kata terakhir daripada Prof? Saya rasa kepada siapa yang mungkin miss dari awal, boleh tengok balik, sebab masalah pendengaran ni bukan saja pada telinga ya. Kita kata telinga dan bertutur mendengar, perlu mendengar dengan jelas supaya boleh bertutur dengan jelas ya. Dan perkembangan otak ni sangat penting sebelum umur 2 hingga 3 tahun. Kalau tidak dapat mendengar dengan baik, memang orang kata dia lambatlah untuk belajar. Sebarang kemusykilan baik kita kena pastikan ataupun kalau perlu membuat ujian, lebih baik kita buat dulu sebelum terlambat seperti yang saya kata, peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Saya mungkin email saya boleh dimasukkan di bahagian komen Rizky. Sekiranya ingin menghubungi saya, bolehlah di email ataupun hubungi UKMSC ya. Okey, baiklah. Sampai di sini saja. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih banyak-banyak. Sekian, terima kasih. Bye bye.